Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang masih lagi bersama kami untuk kita teruskan program kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di penghujung Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita pada bulan Ramadan dan Allah berada mewujudkan kita, dan Allah masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk bertemu dengan Allah, dan kita berada pada hujung Ramadan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh komen di bawah di mana tuan-tuan mendengar siaran ini. Mungkin ada daripada daerah mana, kawasan mana, negeri mana. Tuan-tuan boleh komen di bawah, ataupun tuan-tuan boleh bagi tahu yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, yang sedang mungkin berdengar di mana, tuan-tuan mungkin sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita nak doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan juga Allah memberikan keberkatan kepada kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, kita akan teruskan program kita pada hari ini. Di mana program kita hari ini membicarakan tentang pengurusan bagaimana kita mengurus hidup kita selepas Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita mungkin dah banyak kita bersembang tentang kelebihan, kita telah memperkatakan tentang fadilat, tentang pahala yang kita perolehi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi hari ini kesempatan kita ada, kita nak bincang dan kita nak timbulkan rasa bahawa Ramadan itu bukan hanya sekadar berada pada satu bulan, bahkan impact ataupun kesan, outcome daripada Ramadan itu akan memberi kesan la'allakum tattaqun itu sampailah luar bulan, lepas bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, kalau semua boleh test suara, mungkin kalau dah dengar, tuan-tuan dan puan boleh komen di bawah, sebut clear daripada mana anda mendengar, dan anda boleh balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat mengikut hadis Nabi. Okey, tuan-tuan boleh share program ini, boleh like, tuan-tuan boleh komen dan boleh hashtag atau boleh tag rakan-rakan kita untuk sama-sama kita mendengar dan kita berbicara dalam program kita pada hari. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Okey tuan-tuan, kita akan teruskan program kita pada hari ini tentang kita nak berbicara tentang pengurusan, how we manage. Dalam hidup ni memang cabaran tu banyak, memang kekangan tu banyak, kesibukan tu banyak, tetapi dia bukan alasan untuk kita meletakkan sesuatu alasan, but how you manage and how we manage and how I manage. Bagaimana kita menguruskan sesuatu. Jadi kita perlukan mengurus. Jadi kita bukanlah kita buat saja, kita juga mengurus kehidupan kita. Okay, hari ini kita nak berbicara tentang bagaimana mengurus hidup dan diri kita ini selepas Ramadan. Jadi kita Ramadan mungkin kita khatam Quran, kita habis, kita semayang setiap malam tahajud, kita berpuasa dengan sempurna, kita semayang tarawih dan sebagainya. Tapi kita bicara bagaimana kita mengurus diri kita selepas Ramadan. Ada beberapa tip yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Bagaimana kita menguruskan Ramadan yang kita ada ni supaya dia berkesinambungan selepas tamat Ramadan. Masuk satu Syawal, kita dah mula start untuk kita meneruskan kita punya agenda kehidupan kita, la'allakum tattaqun. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis yang pertama tuan-tuan. Yang pertama, agenda kita selepas Ramadan ini bermula pada malam hari raya pertama. Malam hari raya pertama tu dah start dah tuan-tuan dan puan-puan. Malam hari raya pertama, selalunya orang ingat macam bila malam tu malam bersukaria. Ramai kita tengoklah fenomena yang kedengaran bunyi pompang sana, pompang sini. Orang Perlis kata pompang maksudnya dengan meracun sana, meracun sini, tuan-tuan dan puan. Sedangkan malam raya itu disunat kepada kita untuk menghidupkan malam raya dengan memperbanyakkan ibadah dan memperbanyakkan bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita keluar Ramadan, benda yang pertama yang kita nak tahu ialah malam raya. Baru keluar je, baru tenggelam matahari. Bila tenggelam matahari pada hujung Ramadan, maka malam raya itu telah menunjukkan bagaimana reaksi kita, impact terhadap Ramadan. Janganlah kita penat berpuasa, kita ni dah banyak benda kita ibadat, amal ibadat kita buat, tetapi bila sampai masa malam Ramadan tu,
kita hilang di masjid. Kita tidak melakukan amalan-amalan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi impact yang pertama ataupun tips yang pertama untuk kita menghidupkan, kita menguruskan kehidupan kita selepas Ramadan ialah pertamanya ialah kita menghidupkan malam hari raya Aidilfitri. Hidup dengan apa Ustaz? Apa-apa amal ibadat, apa-apa kebaikan kita lakukan pada malam tersebut, maka Allah akan hidupkan hati kita saat hati orang lain mati. Kan? Man ahya aidaini, barang siapa yang menghidupkan dua hari raya Aidilfitri, menghidupkan malam raya hari Adha, maka Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu yang sangat besar. Apa dia? Allah menghidupkan hati orang ketika orang lain hati mereka mati. Tuan-tuan dan puan-puan, besarkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Saat hati orang lain mati, Allah angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu malam raya pertama, jangan lupa kita melakukan amal-amal sembahyang sunat. Ada masjid-masjid yang bagus, dia buat sembahyang solat sunat tasbih selepas Isyak. Lepas Isyak dia bertakbir. Takbir ni kemestian lah. Sunat ni sunat yang di muakkad, sunat yang dituntut dalam Islam. Bila malam raya hendaklah kita bertakbir. Kan, takbir di masjid, di surau, di rumah kan. Jadi malam tu kita hendaklah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita fokus dengan benda lain. Janganlah kita terlampau fokus dengan berhibur dengan TV, dengan bermain mercun, kita bermain meriam, kita bermain bunga api kan. Jadi benda yang paling basic, yang paling asas untuk menandakan kemenangan umat Islam ialah dengan bertakbir pada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi inilah momentum yang dikatakan impact kepada Ramadan dan impact juga kepada Lailatul Qadar. Jadi selepas kita bertakbir kan, lepas maghrib, lepas Isyak, kita himpunkan adik-beradik kita, kita berhimpunkan anak keluarga kita, ataupun kalau di masjid di surau, himpunkan ahli jemaah kita. Kita buat apa? Kita memperbanyakkan amal ibadat, dan kita cadangkan ada setengah masjid buat, iaitu sembahyang solat sunat tasbih. Kan, kalau tak nak surat tasbih, surat lain, buatlah apa-apa pun yang boleh menandakan bahawa continuous ataupun kesinambungan. Ada kesinambungan di antara Ramadan dan Syawal. Pada malam hari raya tersebut kita melaksanakan amal sunat. Silakan malam tuan-tuan itu kita memperbanyakkan amal ibadat, kerana siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghidupkan hati mereka di saat hati orang lain yang sudah mati. Tuan-tuan, are you with me? Tuan-tuan, komen di bawah. Yang pertama, hidupkan malam raya. Bantu saya, komen di bawah. Hidupkan malam hari raya. Okey ya? Tuan-tuan, are you okey? Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita menghidupkan malam hari raya ni adalah kita ibarat, itulah momentum detik yang pertama untuk kita menyatakan pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita bukan hanya hamba Allah dalam bulan Ramadan, tetapi kita hamba Allah kepada Allah yang Maha Rabb. Kunu rabbaniyun wala takunu ramadaniyun. Jangan naklah kamu menjadi insan yang rabbani, insan yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa mencari redha dan takwa Allah. Wala takunu ramadaniyin, jangan jadi manusia yang hanya baik pada bulan Ramadan, keluar Ramadan dia bawa main panggil lama dia dah. Panggil mohon, panggil tipu, panggil kecoh, panggil kelentong. Ini bahasa-bahasa utara lah tuan-tuan. Kelentong, tipu, kecoh. Jadi tidak amanah, tidak ada tanggungjawab. Jadi kita tak nak benda ni berlaku dalam bulan yang selepas Ramadan. Sebab bila kita dah, contoh kereta kita dah perbaik elok dah, mesti kereta kita akan elok. Jadi buat apa kita nak kita nak buat benda yang supaya merosakkan kereta kita yang telah masuk bengkel. Macam tu juga Ramadan. Bila kita masuk dalam bengkel Ramadan ni, kita dah elok. Kenapa nak buat benda-benda yang tidak menguntungkan kita? Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama. Bantu kami di Yadi untuk komen di bawah. Tulis yang pertama ialah apa tuan-tuan dan puan-puan? Hidupkan malam hari raya. So malam hari raya itu ialah malam 1 Syawal lah. Kan, sebab kita Islam ni bermulanya satu hari tersebut ialah dengan terbenamnya matahari. Kalau hari raya orang putih, kalau hari orang putih ni dia start, ataupun hari orang putih dia start pada pukul 1 minit malam. Jadi kita start selepas maghrib. So lepas maghrib itu adalah hari pertama ataupun detik pertama selepas kita berbuka puasa, bertakbirlah pada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah akan membesarkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama.
Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah kita mengurus masa kita ialah kita nak supaya kita menghidupkan Al-Quran kita. So kita nak kekal Al-Quran ni, kalau bulan Ramadan mungkin kita baca banyak. Kan, kita baca setiap hari sebab masa kita tu terlampau luas. Kan, sebab kita ada masa dengan selepas berbuka puasa, sebelum sembahyang Isyak, selepas tarawih, sebelum subuh, lepas subuh, masa kita sangat banyak. Jadi dalam bulan Ramadan, dalam bulan yang bukan Ramadan, keluar Ramadan, kita jadikan Al-Quran sebagai budaya membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari jangan tinggal Al-Quran. No. Jangan tinggal Al-Quran. Walaupun satu muka. Kita peruntukkan, tuan-tuan dan puan, peruntukkan. Tips yang kedua adalah peruntukkan masa walaupun 5 minutes, 5 minit untuk membaca Al-Quran. Duduk baca Quran. Waktu bila? Waktu ikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang dia lapang waktu sebelum subuh, ada orang lapang selepas subuh, ada orang lapang waktu maghrib, ada orang lapang tengah hari. Jadi mana-mana yang masa kita ada tu kita letakkan sebagai masa kita untuk kita membaca Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai kita habis Ramadan ni macam kuat tu hilang dalam hidup kita. Ramadan aja baca Quran, tapi lepas Ramadan mana pergi Quran tu? Oh, rupanya letak tempat paling tinggi. Tempat paling tinggi di rumah tu letak atas aircon lah. Punya mulianya Quran letak atas aircon. Buka balik bila? Buka balik Ramadan akan datang. Bukan begitu. Tapi yang meletakkan Al-Quran paling tinggi ialah kita memartabatkan Al-Quranul Karim dengan membaca, dengan menghafaz, dengan mentadabbur, dengan kita mengajar, kita baca tafsir. Itulah yang dikatakan meletakkan Al-Quran di tempat yang paling tinggi. Tuan, so kita letakkan 5 minit, tetapkan masa waktu yang sesuai ikut anda. Macam ada setengah orang dia free waktu subuh, ada setengah orang dia tak free waktu subuh, sebab waktu subuh dia berulang tempat kerja jauh. Whatever lah tuan-tuan, kita akan uruskan hidup kita. Bila kita urus hidup kita, kita tahu apa yang patut kita lakukan. Okey, boleh tuan-tuan. Yang kedua ialah tentang Al-Quran, teruskan kita membaca Al-Quran. Baik, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak menguruskan hari-hari selepas Ramadan ialah kita sediakan, kita buat sedekah. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan, kita sediakan tabung subuh. Tabung subuh ni maksudnya kita teruskan bersedekah, dan bersedekah yang paling kita nak bersedekah ni ialah waktu subuh. Awak tak boleh ke waktu lain, Ustaz? Boleh. Sedekah ni dia bukan subuh, dia sentiasa kena ada. Cuma subuh ni dia tempat transit malaikat ni siang dan malam berada pada waktu subuh. Jadi malaikat ni ramai. Bila malaikat ramai, malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau ganti balik kepada mereka yang suka bersedekah. Kan? Ni malaikat doa ni, bukan kita. Malaikat ni makhluk Allah yang tak pernah buat dosa, kan, sentiasa melakukan kebaikan, berdoa pada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagilah kepada hamba-hambamu yang suka bersedekah, suka bagi ni adalah apa? Ganti balik kat mereka. Siapa kata? Siapa doa? Malaikat. Malaikat siang malam berimpun waktu subuh. Sebab tu disebut sebagai sedekah subuh yang paling afdal dan paling aula selain bersedekah pada hari Jumaat. Tuan-tuan, so kita sediakan, kalau tuan-tuan dan puan-puan lah, terutamanya puan-puan yang tak boleh pergi masjid, mungkin tak apa nak sesuai dah. Sebab puan-puan kan, kita kadang keluar tu, kita ada mungkin masalah fitnah dan sebagainya. Sediakan tabung di rumah, maka pagi-pagi kita bersedekah lah. Bila kita bersedekah, kita teringat masa waktu subuh, waktu Ramadan dulu. Ramadan tak berhenti bersedekah ni, kita rasa ya Allah, tak apalah, jadilah walaupun aku tak bersedekah macam Ramadan, tapi aku saya sambung dengan bersedekah waktu subuh. Jadi subuh itu benda yang sangat besar. Banyak mana sedekah? Tak payah banyak, RM10, RM5, RM3 cukup. Kan? Al-qalilu mustamirrun khairun min kathirin munqati'. Kan, sedikit yang mustamir, yang istiqamah, yang berterusan, lebih baik daripada apa? Daripada banyak tapi sekerat-sekerat jalan. Banyak dia sedekah, banyak dia rajin sedekah tapi sekerat lah. Kan, dia sedekah tu dia habis orang kita panggil hangat-hangat, hangat-hangat najis ayam, hangat-hangat tai ayam, hangat-hangat tai ayam. Dia sat dia panas sat lepas tu sejuk. Kan? Kita pun tak tahu macam mana perumpamaan ini boleh jadi perumpamaan kita, kan. Jadi mungkin ada orang buat kajian tentang tai ayam ke, kan. Okey, tinggalkan sekejap tentang tai ayam. Jadi hangat-hangat tai ayam ni jangan kita buat amalan tu terlampau banyak. Kalau kita tahu kita ni seorang yang sibuk, tak mampu, tidak ada kekuatan. Tetapi istiqamah tu ialah benda yang sangat penting.
Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik, lebih penting, lebih utama daripada alfun karamah, daripada 1000 keramat. Tuan-tuan, teruskan kehidupan kita tuan-tuan dan puan untuk menderma dengan waktu subuh. Okey, tuan-tuan boleh tulis di ruang komen di bawah, bantu saya. Tulis ruangan komen di bawah, bersedekah di subuh hari. Okey. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, mengurus hidup selepas bulan Ramadan ni ialah kita kita menjaga tangan. Menjaga tangan kita. Tangan ni kita kena jaga. Jaga tangan apa tak? Bukan jaga mulut ke? Yes, betul lah jaga mulut, kan? Mulut ni kadang-kadang zaman teknologi hari ni orang jaranglah menggunakan mulut. Orang banyak menggunakan tangan. Kita scroll kita punya media sosial, type komen, kita buat post sesuatu, kita post apa. Jadi kita menggunakan jari jemari kita. Jadi jari jemari kita ini mengambil tempat mulut. Mungkin khutbah Jumaat khatib kan berkata, barang siapa yang bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, maka hilanglah pahala Jumaatnya. Okey, tuan-tuan dan puan. Zaman lalu orang tak bercakap dengan mulut, orang bercakap dengan tangan. Tok khatib tengah duduk khutbah, dia duduk main handset, dia duduk update Facebook, dia tangkap gambar, gambar imam ceramah ni baca saja, dia type, kan? Type, tuan-tuan dan puan. Jadi kena jaga jari jemari kita ni, tangan kita ni di luar bulan Ramadan. Okay, dalam bulan Ramadan mungkin kita banyak menggunakan tangan ni untuk bersedekah, kita gunakan tangan dan jari ni untuk melakukan kebaikan. Jadi masuk yang bulan start daripada bulan Syawal, pastikan kita menggunakan jari jemari dengan betul agar kita mendapat jalan yang keberkatannya bersambungan kepada Allah, sambungan kepada pahala kita hinggalah ke hari akhirat. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, kita mestilah memperbanyakkan menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi kita ni janganlah kita terlampau sibuk sangat dengan dunia. Tuan-tuan, sibuk dengan dunia sampai tak sempat untuk kejar akhirat ni, orang panggil tak berkat. Nak tahu orang tu hidup berkat atau tidak, tengoklah kepada masa dia. Kalau dia masih ada masa kebaikan, maka dia ada keberkatan hidup. Tapi kalau tak sempat, suruh mengaji tak sempat, masjid tak sempat, baca Quran tak sempat, berzikir tak sempat, ziarah mak ayah tak sempat, maka apa dia sempat? Bazar Ramadan sempat, berjalan sempat, tidur sempat, nak buat baik tak sempat. Jadi orang yang tak boleh buat baik banyak-banyak, tuan-tuan dan puan, kita anggap takut dan bimbang mereka itu hilang keberkatan dalam kehidupan mereka sehari-harian. Jangan tuan-tuan dan puan, jangan. Kita ni adalah amalan tak banyak, pahala tak banyak, tuan-tuan dan puan. So kita pastikan dalam kehidupan kita itu, tuan-tuan dan puan, keberkatan itu ada. So jari jemari ni, pastikan kita kontrol dia daripada kita menjadi sebagai platform kita bercakap menggunakan digital ni, perlu menggunakan jari. Okay, kita kan nak tekan, nak bawa dan sebagainya, nak bawa bas, lori sebagainya. Ni jari nampak simple, tapi jari jemari ini jugalah akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang tidak menjaga hak-hak akan anggota tubuh badan manusia. Okey, baik. Itu yang ke berapa? Tuan-tuan kira sini ya, saya lupa keempat, kelima lah. Yang keenam ialah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, kita meneruskan amar ma'ruf. Macam kita program hari ni, tuan-tuan. Kan selepas Ramadan kita meneruskan amar ma'ruf. Apa ma'ruf ialah amar, menyuruh kepada kebaikan, nahi mungkar ialah kita mencegah terhadap kemungkaran, kejahatan, kefasikan. Kita sambung balik dalam Ramadan, kita sembahyang tarawih. Why not, tuan-tuan dan puan, kita jangan tinggal waktu malam, kita bangun tengah malam, kita berdoa pada Allah, kita sambung baliklah projection kita, qiyamil lail kita. So kan boleh kita doa rajin bangun, kan boleh kita mangkit sahur. Kita cuba mangkit sahur awal pagi-pagi. Rindu Ramadan mangkit, ya Allah rindunya Ramadan. Kan kita pun mangkitlah awal, mangkit sok, orang utara kata sok, ataupun sahur. Bangun sahur, jangan sekadar bangun sahur, kita juga bangun untuk solat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni mungkin dia boleh buat baik kerana dia buat sesuatu, dia boleh buat sesuatu kerana dunia, tapi tidak semua manusia boleh berkorban, boleh buat sesuatu kerana Allah. Dia boleh bangun awal kerana nak berjogging, nak cycling, tapi tak boleh bangun awal untuk solat subuh atau solat tahajud. Dia boleh pergi jauh, tetapi dia tak boleh pergi dekat sebelah rumah dia ada masjid. Kan, tuan-tuan, dia boleh baca macam-macam akhbar, Tamil, Nanyang, Siampau, berdosa awak bahasa Melayu, tapi tak boleh baca surat daripada bahasa Arab, iaitu Al-Quranul Karim. Rugi, tuan-tuan dan puan-puan. So dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni kita dah buat, kita konsisten, kita pastikan kita buat amal ma'ruf nahi mungkar.
Kan yang keenam, tuan-tuan dan puan, kita mesti membimbing anak-anak ke arah kebaikan. Kita kena bawa, kena bercakap. Anak-anak ni kena ulang banyak kali. Kan kadang-kadang kita kata, pasal apa lah anak aku ni ketegak sangat ni. Ketegak, bahasa baku panggil nakal ataupun keras kepala ni, cakap tak nak dengar. Kan? Jadi kenapa anak aku macam ni? Dia anak-anak ni tuan-tuan, dia kena bercakap banyak kali. 10 kali tak faham lagi. Mungkin kali ke-11 baru faham. Kadang-kadang mungkin kali ke-100 baru dia faham. Kadang-kadang tu. Sebab tu anak-anak kena sebut banyak kali. Mai tidur awal kan, esok kita nak makan awal. Kita makan awal, kita makan pagi awal, dan kita semua solat berjemaah, solat subuh berjemaah atau solat tahajud secara sendirian sebagainya. Tuan-tuan puan, kita mengajak. Jadi anak-anak ni jangan kita putus asa, sebab kita kena anak-anak ni kita kena repeat, kena ulang, kena beritahu banyak kali. Kalau tuan-tuan ada anak lelaki, kena beritahu dia. Kan? Mana ulang kena beritahu. Nanti ayah tak ada, Mat, Hasan, kamu kena jadi imam kepada ayah bila ayah mati nanti. Barulah kita mati, dia tahu bahawa dia nak jadi imam. Ya, bila mati ni, anak tu sangat afdal untuk menjadi imam menyemayangkan jenazah mak dan ayah dia. Bukan tu imam, bukan budak tahfiz, anak sendiri. Jadi kita nak kena bimbing anak-anak kita elok-elok, bercakap elok-elok dengan dia. Bila bercakap elok, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dia ada kebaikan. Okey, yang terakhir yang kita kongsikan pada hari ini ialah jaga waktu solat. Masya-Allah, masya-Allah. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan memang kita boleh jaga solat. Solat kita sangat terjaga, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan puasa dan isyak. Kalau setengah orang isyak kadang-kadang nak subuh baru dia main isyak. Ni isyak kita buat awal sebab kita nak sembang tarawih, nak sembang witir. Kita buat isyak dulu. Kita sembahyang, kita bangun tahajud, kita buat sembahyang subuh berjemaah tu di masjid di surau. Kata tuan-tuan dan puan, maghrib pun kita pergi buka puasa di masjid. Dalam komuniti terus sembahyang berjemaah. Kita boleh menjaga solat awal waktu semasa bulan Ramadan. So why not kita teruskan benda tu pada bulan yang bukan Ramadan. Kita melakukan transformasi perubahan untuk kita menjaga solat. Menjaga solat ni pertama, kita khusyuk dalam sembahyang. Nak khusyuk macam mana? Khusyuk ni antaranya ialah kita memahami maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita tahu apa surah Al-Fatihah tu bercakap tentang apa, maksudnya, terjemahannya. Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, kita tahu macam mana dia punya salur galur yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita ada jiwa-jiwa yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita menjaga solat, yang bagus. Itu yang pertama kan, menjaga solat dengan khusyuk. Menjaga solat juga yang kedua ialah dengan datang awal, solat pada awal waktu. Yang ketiga ialah kita sembahyang di tempat yang khusus. Contoh sembahyang di masjid, sembahyang di surau, tempat yang khusus untuk solat. Macam perempuan lah, perempuan dia ada telekung, pakaian khusus dia. Pakai telekung tu orang tak keluar pakai di supermarket, orang tak pakai di bazar Ramadan. Hanya pakai telekung waktu bila? Waktu kita nak solat, nak beribadat dalam surau. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita ada pakaian khas. Jadi pakaian khas inilah yang kita pakaikan untuk menampakkan kita ni, kita nak jaga solat kita. Tuan-tuan dan puan, sebab solat itu as-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi kiblat kita, kekuatan kita dalam agama ni ialah dia ada tiang dia, tiang. Kan, kalau tiang ni kita pi runtuhkan tiang, habis satu bangunan tu akan runtuh. Itulah ibarat agama. Kalau kita jatuhkan satu solat, maka agama kita yang kita dimulakan sebab agama, disemulakan kita keturunan yang beragama Islam, maka akhirnya kita mendapat kehinaan. Dan kehinaan ini bukan Allah yang beri, tetapi kita yang pilih jalan untuk mendapat kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan, ada beberapa 7-8 tips saya beri kepada anda pada hari ini untuk kita get ready untuk masuk ke dalam bulan Syawal. Di samping kita meneruskan ibadah dalam bulan yang baki-baki yang ada ni, untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah, kita dipanjangkan usia, dibuka pintu rezeki rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan beberapa tips 7-8 tips yang saya beri kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan, kita manage hidup kita. Sebab hidup ni nak kira sibuk ni memang tak dan tuan, semua sibuk. Sebab dunia ni memang tempat untuk bersibuk-sibuk. Bukan penyibuk, bersibuk-sibuk. Sibuk kerja, sibuk buat rumah, mengemah rumah. Suri rumah lagi sibuk dengan nak sapu sampah, basuh baju. Kan, yang kerja majikan macam tuan-tuan dan puan-puan ni, ada kerja menjadi anak buah ataupun pekerja, sibuk juga. Jadi macam mana sibuk pun, untuk pengurusan selepas Ramadan ni, kita kena urus masa kita dengan baik, supaya kesibukan itu bukan alasan kita tak menjayakan sesuatu.
Atau bahasa saya yang lain ialah tak sempat bukan jawapan kepada sibuk, tetapi jawapan pada sibuk ialah uruslah masa kita dengan penuh kebaikan. Bila kita urus masa dengan kebaikan, itulah kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan seluruh umat Islam yang lain. Jadi jangan sibuk kan. Sibuk memang tak dan. Memang tak dan. Jadi kita urus masa lah. Macam Quran tak sempat baca, kita ambil 5 minit sebelum subuh kan. Macam semayang Jumaat, kita cari juga masa untuk semayang Jumaat. Makan bila Jumaat, semayang semua lari lintang pukang. Masa nak makan, kawan-kawan di pejabat, siapa nak makan jom kan. Bila semayang semua sorang-sorang. Tak boleh lah kalau dah makan berjemaah kan. Semayang pun kena berjemaah. Janganlah kita ni mengumpat berjemaah kan. Takat semayang tu okey, semayang berjemaah, semua buat baik kan, dan kebaikan semua sekali. Ada engagement, ikatan antara kita punya rakan-rakan kita, insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang itu sajalah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih mereka yang komen di bawah, terima kasih mereka yang hadir, terima kasih, barakallah. Bagus, alhamdulillah. Jadi kita nak balighu anni walau ayah, sampaikan walau satu ayat. InsyaAllah kita berjumpa lagi bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim. Terima kasih atas husnul istima'ikum, di atas anda menjadi pendengar setia yang tak berganjak ke mana sahaja. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.